Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini dapat kita bertemu. Bulan depan tak ada kesempatan jumpa. Saya pun ada hal yang banyaklah menyebabkan beberapa perkara atau beberapa ditangguhkan. Jadi alhamdulillah malam ini dapat kita berjumpa. Kita pada hadis yang ke-15. Kalau tak silap hadis yang ke-15 kita bincang habis lagi. Hadis yang menceritakan ataupun yang Nabi sebut berkaitan dengan etika orang yang beriman. Kita tengok baliklah tinggal bulan ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun kata-kata yang baik, au liyasmut, ataupun dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman Allah dan hari akhirat, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kita dah sebutlah beberapa perkara berkaitan dengan kalimah 1 surah 35, kalimah 2. Cuma dalam penambahan untuk malam ni sedikit, apa yang boleh kita nyatakan di sini selain apa yang telah disebut di dalam buku yang kita gunakan ini. Pertama sekali adalah bagaimana hadis ini mengaitkan antara iman dan akhlak. Sebab itu disebut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan disebut berkaitan dengan akhlak. Sama ada suruh bercakap ataupun diam, kemudian memuliakan jiran, memuliakan tetamu. Tapi sebelum itu disebut oleh Nabi ataupun diulang oleh Nabi berkaitan dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat, sebagai tanda bahawa iman ini ada buah dia itu akhlak. Ini yang diuraikan kepada kita oleh para ulama, utamanya ulama-ulama yang menguraikan tentang hadis ini, menyebut bahawa kalau iman itu pokok, bermakna akhlak itu adalah buah. Yang tentulah kedua-duanya penting. Pokok itu pun penting, buah pun penting. Kalau tanam apa-apa tumbuhan, kecuali yang hiasan kan, kita tak ada hiasan. Tapi nak sebut di sini buah-buahan ataupun pokok-pokok yang berguna ini tentulah bukan saja yang untuk hiasan, tapi boleh guna untuk makan, untuk memberi makanan kepada orang yang ditanam. Jadi perbandingan ini ataupun apa yang dibuat analogi oleh ulama-ulama ini menyebut bahawa akhlak itu adalah buah kepada iman. Dan dalam hal ini maka tak boleh dipisahkan. Sebagai seorang yang beriman, kita tak boleh pisahkan antara iman dan juga akhlak, kerana dia cerminan. Akhlak adalah cerminan, reflect kepada apa yang ada pada seorang Muslim. Kalau dia beriman saja tapi tidak memiliki akhlak, bermakna iman itu tidak sempurna. Iman itu tidak memberi kebaikan pada dia. Maksud iman itu lemahlah. Ini yang menjadi kayu ukur kepada
manusia untuk melihat manusia lain adakah dia dalam keadaan yang baik ataupun sebaliknya. Kemudian antara kaitan lain juga yang disebut oleh para ulama di sini ialah bagaimana Islam ini mengajar satu tata cara hidup. Kan, bagaimana seorang Muslim ni dia nak hidup dalam masyarakat, iaitu kena ada semua yang dinyatakan tadi. Terutamanya berkaitan dengan yang kita bincangkan di awal itu adalah sebagaimana hadis disebut, iaitu fal yaqul khairan aw liyasmut, bercakap ataupun dia diam. Jadi dalam hal ini ada ucapan ini bolehlah kita bahagikan kepada tiga keadaan ataupun tiga bahagian, iaitu yang pertama ucapan yang baik, khair, yang disebut fal yaqul khairan, baik. Yang kedua adalah syar, lawan kepada khair, iaitu buruk. Dan yang ketiga adalah al-laghu, laghu, ucapan yang melalaikan, perkara yang keluar daripada mulut itu mendatangkan kelalaian. Jadi ketiga-tiga ini ada di dalam ucapan manusia lah, ucapan kita semua. Maka yang ditekankan ataupun yang disuruh kepada kita adalah berkata perkataan yang baik. Apa sajalah perkataan yang baik yang bila orang dengar ataupun bila kita keluar daripada mulut kita, dia mendatangkan kebaikan, nasihat, teguran, okay. Malah kadang-kadang lawak jenaka pun boleh jadi baik, kan? Dia boleh jadi baik untuk mengubat rasa sedih ke. Tapi jangan sampai melampau ataupun jangan sampai ke tahap masuk ke sempadan yang kata lawak ataupun bawa kepada keburukan. Sebab Nabi pun pernah bergurau, kan, menjadi tersebut dulu. Bila ada waktu orang tanya, adakah aku ni boleh masuk syurga? Nabi kata, waktu tak dalam syurga. Dan Nabi bergurau sampai menyebabkan perempuan tu menangis, teriak. Tapi Nabi katalah, esok bila mati, tak ada Allah Ta'ala tak jadikan manusia yang ada dalam syurga ni dalam keadaan dia tua, semuanya muda. Begitulah beberapa keadaan. Jadi atas pertimbangan kita, kan, dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah ini untuk kita bercakap, tak boleh bercakap tanpa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu suka, maka dia akan mendatangkan banyak perkara yang boleh membesarkan. Ini yang penting. Sebab tu ulama sebut pada kita dalam hal bercakap ni ada tiga keadaan. Kita tengok adakah dia yang dikeluarkan itu daripada mulut seseorang baik untuk diri dia, baik untuk orang lain, ataupun buruk untuk diri dia, buruk untuk diri orang lain, ataupun dia bawa kepada kelalaian. Macam kita sebut tadi, masalah yang jahat ataupun yang tak elok ni mungkin kita tahu, tapi yang lalai ni kita kena tengok sikit. Kadang-kadang kita bersembang boleh jadi mula-mula tu perkara yang berfaedah, tapi lama-lama tu dia jadi kurang. Jadi yang tu kena tengoklah, kan. Yang saya cakap ni bukanlah untuk tuan-tuan saja, untuk diri kita juga lah, untuk diri sendiri yang bercakap. Kadang-kadang kita pergi ikut mula tu jalan betul lah, tapi lama-lama tu dia pelan tu dia terkeluar daripada landasan dia ataupun laluan dia, macam kapal terbang lah terkeluar. Kan? Kalau tuan-tuan tengoklah, keluar dia masuk balik pelan satu lah. Dan sama juga ada benda yang macam ni. Semua orang mengulas dengan tersebut. Semua orang mengulas isu yang berlaku. Tengoklah, kan. Kalau rasa macam pelik sangat, tak apa betul apa semua tu, cukuplah, kan. Yang mana ada tu kita biar saja. Sebab nanti kalau bagi yang terlampau ataupun komen yang bukan menyebabkan orang lain terasa ataupun ada adik-adik dia sendiri, kita tahu kan, mungkin ada adik-adik, ada saudara mara, ini tentu dia akan menyebabkan terasa hati. Ini tak baiklah, kan. Sebab kalau ikut dalam satu hadis Nabi SAW, orang yang pergi jumpa orang yang terima musibah,
ataupun berjumpa dengan orang yang terima musibah, dia ucap takziah. Nabi kata orang ni mafhum kepada hadis itu ialah orang ni Allah Ta'ala akan pakaikan kepada dia kalungan yang menunjukkan dia adalah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dia, sebab dia memberi ucapan takziah tu kerana dia berkongsi rasa sedih, rasa kebersamaan, maksudnya dia cuba untuk memahami orang lain. Yang ni memang walaupun kita nampak macam biasa je, tapi ada kebaikan daripada sikap yang macam tu. Itu lebih baik daripada kita komen yang satu peristiwa yang berlaku tu menyebabkan boleh jadi orang lain terasa yang kita tak tahu. Okay? Ini bukan hanya pada peristiwa yang berlaku lah, tapi yang lain-lain juga kan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, terutamanya mereka yang menerima musibah. Baik, balik kepada yang kita sebut ini, kenapa disebut ataupun dikaitkan dengan dia? Kerana daripada kita terjerumus ataupun terkeluar perkataan yang boleh membawa kepada kelalaian ataupun jatuh kepada keburukan, maka ketika itu menjadi satu keutamaan untuk kita mendiamkan diri, menjaga mulut daripada mengeluarkan perkataan yang boleh mendatangkan keburukan, kerosakan dan juga mengguris hati orang yang lain. Dalam satu hadis Nabi SAW ini disebut, ini berkaitan dengan apa yang berlaku kepada Mu'adz bin Jabal. Sebab ada orang dalam raya ini, ada orang dia rasa kadang-kadang dia cakap tu macam tak ada apa kan. Sedangkan percakapan ini yang disebut bahawa berlaku kepada Mu'adz ini ialah mana ini? Satu hari Mu'adz bin Jabal ni tanya Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bih. Dia tanya, wahai Nabi Allah, yani wahai Rasulullah, adakah maksudnya kita ni akan dikira, dihitung percakapan kita yang keluar daripada mulut kita? Kemudian apa kata Nabi? Sakilatka ummuk ya Mu'adz. Perkataan sakilat ummuk ni dia macam Nabi bila Mu'adz tanya macam tu, seolah macam Nabi nak kata dekat Mu'adz balik, dia kata ni tak bahasa macam tu kan, ni tak walaupun maksud sakilatka ummuk tu ialah bukankah ibumu yang telah melahirkan apa semua, maksudnya kamu ni tak percaya lagi kan? Kiasan yang digunakan oleh Nabi terhadap ucapan ataupun pertanyaan Mu'adz. Kemudian Nabi sebut, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasadib alsinatihim. Nabi kata, bukankah manusia ini ditelangkupkan ke dalam neraka di atas muka dan juga hidung mereka, maksudnya manusia ini diumban masuk dalam neraka bukan kerana hasaidu alsinatihim, hasil ataupun apa yang terkeluar daripada mulut mereka. Kan ini Nabi sebut kepada Mu'adz, sebab bukanlah kata Mu'adz dia percaya, tapi dia cakap-cakap biasa-biasa dekat kan, hak tu pun nak kira kan, soalan dia macam tu lah kan. Biasa-biasa ni kita cakap ni, biasa-biasa berabu sikit-sikit kan, adakah benda tu tak kira? Ini soalan. Sebab tu Nabi balas tu agak keras sedikit. Kemudian Nabi sebut, bukankah yang masuk neraka ni selain daripada dosa-dosa yang lain, termasuk yang masuk neraka ni adalah dosa lisan. Ini yang Nabi sebut peringatan kepada kita semua bahawa daripada lidah itu boleh mendatangkan keburukan yang besar kalau kita tidak menjaganya dengan baiklah. Dan satu lagi yang ada ataupun yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda ialah innal abda
la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sungguhnya orang yang seorang hamba ni bila dia bercakap, keluar perkataan daripada mulut dia, dan perkataan itu adalah perkataan yang Allah Ta'ala suka, yang diredai Allah, dan apa yang dia keluar tu tidaklah dibalas kecuali diangkat baginya beberapa darjat. Sebab dia cakap je sikit sikit saja kan, perkataan itu mungkin sikit, satu dua perkataan, tetapi perkataan itulah yang Allah Ta'ala kira suatu yang baik, maka diangkat beberapa darjat. Darjat ni jangan kira kan berapa. Malah ada sebahagian ulama yang ahli hadis, ulama hadis ni mereka bincang yang kata, merujuk pada beberapa hadis lain yang kata darjat ni berapa 500 tahun perjalanan. Apa dia punya jarak setiap darjat yang darjat sampai begitu panjang masa. Jadi dengan beberapa perkataan kita boleh mendapat ataupun diangkat beberapa darjat. Sebagaimana orang yang berilmu diangkat beberapa darjat, begitu juga dengan orang yang mengeluarkan sesuatu daripada mulut dia memberi faedah kepada orang lain. Maksud dia apa? Kita kalau jadi ibu bapa, memang yang di sini memang ibu dan bapa, bermakna kita nasihat anak, kita dapat kebaikan. Anak-anak yang dengar tu letiak mak ayah ni, dengar sudah kan? Kerana bila dia sebut tu, dia keluar tu maksudnya dia nak kebaikan. Jadi yang keluar daripada mulut kita adalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan dengan beberapa darjat yang bagaimana Nabi SAW. Begitu juga cikgu yang ada di sekolah, begitu juga seorang ketua pada pekerja dia nasihat, maka dia dapat. Bila orang bawah dia dengar ataupun yang dia kata itu betul, membetulkan sesiapa yang berada di bawahnya, maka dia akan dapat darjat. Dan kita boleh senanglah sebab kita ada anak dan isteri. Kalau seorang suami, kita pun seorang isteri, ada suami dan anak-anak. Mana yang keluar daripada mulut kita yang memberi kebaikan, merubah seseorang pada yang baik, maka dia dapat. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis yang sama, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah. Kalau yang Nabi sebut ni lawan daripada tadi, sungguhnya hamba yang bercakap, yang keluar daripada mulut dia perkataan-perkataan sukhtillah, min sukhtillah, yang kata itu Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala murka, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Orang ni dia akan diumbat masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayat, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan beberapa yang lain lah. Bermakna kalau kita tengok yang tadi yang Nabi kata pada Mu'adz, yang Nabi sebut kemudian ini, begitu besar dari segi kesan percakapan, bukan saja pada orang yang dengar, tapi yang dibalas oleh Allah Ta'ala. Catatan yang dibuat oleh malaikat raqib dan atid itu kekal hanya kerana mulut ataupun yang keluar daripada lidah. Dan kalau kita tengok sebab-sebab seorang tu boleh terkeluar daripada Islam juga kerana mulut. Dan selain daripada yang lain, daripada niat di hati ataupun perbuatan yang buat, boleh menggelincirkan daripada akidah yang benar adalah melalui mulut juga. Itu bahaya. Okay. Nak kata sesuatu, nak buat sesuatu, memerlukan kepada panduan. Sebab tu bercakap kena fikir dulu sebelum bercakap. Bukan lepas bercakap pun fikir. Kan peluang-peluang tu betul dia cakap ni. Ataupun dah kata lah semua, dia kata silap. Tu belajar perau boleh undur. Belajar kata ni, Nabi minta maaf. Itulah kan. Kata je lah. Ataupun dalam yang kita pepatah kita ni, buruk padahnya, itu yang boleh jadi berkelih tu. Kan jiran berkelih, adik-beradik berkelih. Sebab perkataan yang mungkin satu dua perkataan, satu yang berat, yang mendatangkan bencana yang besar daripada mulut kita. Itu semua berkaitan dengan ni lah, perkataan. Dan kita masuk pada yang kedua, iaitu Nabi sebut
Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu pun kita dah sebut, cuma sedikit uraian tambahan di sini tentang bagaimana Islam ini menjaga hubungan masyarakat, dan yang paling dekat dengan kita adalah jar, iaitu jiran, tetangga. Satu yang dihuraikan di sini ialah bagaimana kita kena elak kaful adha, mengelak daripada mendatangkan kesakitan kepada jiran. Menyakiti lah, elak daripada menyakiti jiran. Iaitu sama ada yang kata menyakiti ni izaj, ihraj, syatam, ghairi dzalik, ataupun yang lain balik. Maksudnya boleh datangkan menyusahkan dia, kemudian keluar perkataan maki hamu, keluar apa jugalah yang menyebabkan dia tak selesa. Perkara ini mesti jiran ni dia mesti elakkan benda tu. Kan? Nak elak saja dia kena dia kena kenal jiran dia macam mana. Dan juga dia kena elak benda-benda yang kalau dia buat, dia rasa boleh mendatangkan masa muka. Dia tengok jiran, maksudnya kena faham lah, jiran ni kena faham kan, macam mana nak faham tu. Semua ni atas kepandaian, pengalaman dan juga ilmu yang kita ada kan. Kita tahu jiran-jiran ni macam mana, perangai jiran kita kena tahu. Kalau tidak, dia akan jadi masalah. Kadang benda kecil saja. Ini benda-benda sebab yang kita sebut ni sebenarnya dia adalah benda yang kecil-kecil, tetapi kesannya tu boleh mendatangkan kerosakan, keburukan yang besar. Dan dalam hal ini ulama sebut pada kita mengelak daripada menyakiti jiran ini hukumnya wajib. Di sini yang kata elak menyakiti jiran ni ialah benda yang dari sudut syaraknya dijaga. Jangan kata ni kan, dari sudut syaraknya tu maksudnya dari segi Islam suruh benda tu kita jaga. Yang tadi dah jaga mulut kan, tak menyakiti apa semua. Tapi kalau perkara yang perlu untuk kita kata, kena kata juga. Yang kata semua tak boleh kata. Ini maksudnya pertimbangan kita adalah syarak. Dan Nabi sebut di sini berkaitan hal ini, kata wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi ulang dia tadi, demi Allah dia tak sempurna iman. Demi Allah dia ni tak sempurna iman. Dia ni tak sempurna iman. Nabi sebut buat menyebabkan sahabat-sahabat ni tanya. Kim kata salah seorang daripada sahabat, man ya Rasulullah, sampai dia yang kamu nak kata, yang kata tak sempurna iman ni siapa? Demi Allah tak sempurna iman ni kamu nak tuju pada siapa? Kata Nabi SAW, alladhi la ya'manu jaruhu biwa'iqahu, bawa'iqahu. Kata Nabi, iaitu yang kata tak sempurna iman ialah la ya'manu jaruhu, jiran dia tidak berasa aman atas sikap buruk jelek dia. Bawa'iqahu, sikap yang maksudnya ada perangai yang tak elok. Duduklah hati ni, duduk nak kata macam mana tu kan, nak marah jiran, nak pindah tani ada rumah, tak duduk dalam hati tu sampai tak tahu macam mana. Kalau ada 2-3 rumah tak apalah, boleh tidur dengan lain kan. Jahat ni satu lah dia ada, jadi masalah. Dan Nabi kata orang yang macam ni sampai peringkat tak sempurna iman. Maksudnya dia semayang ke, dia apa ke, dia tak mencapai keadaan yang ataupun kesempurnaan iman. Kerana orang ataupun jiran dia tu berasa tak selesa dengan kejahatan kan. Ini kita cerita benda yang hari-hari kita lalui. Mudah-mudahan tak ada lah di perkampungan kita, tempat kita kan, benda-benda yang macam ni. Dan perkara kedua tentang jiran ni juga ialah lawan kepada tadi tak menyakiti itu ialah kita mendatangkan kegembiraan. Maksudnya tugas kita sebagai jiran kepada jiran yang lain ialah kita buat sesuatu yang boleh menggembirakan jiran.
sama ada ziarah, kan, bagi hadiah, keduri kendara, ucap takziah, dan banyak sebutlah atas kesedihan yang berlaku, mungkin ada musibah. Jadi ini tugas jiran. Jangan dikatuk pintu kan, jadi apa orang kenduri katuk duduk. Jadi dah 2-3 tempat kan, kenduri sebelah pintu. Orang ni kenduri, dia tak pergi kan, macam-macam benda yang kita nampak macam tak memberi masalah, tapi akhirnya orang akan bercakap tentang kita lah kalau benda ni kita yang buat. Dia kata apa kan, dah jadi orang tu jadi tak seronok bila ada orang yang macam ni. Maka dalam hal ini berhubung dengan jiran dalam keadaan kita ni cuba untuk mendatangkan kebaikan, dia adalah amat dituntut. Kemudian yang ketiganya adalah as-sabru 'alal adha. Sabar, tadi menggembirakan, sabar atas apa yang orang buat dekat kita. Itu satu lagi. Okay. Kalau kita jiran, ada jiran yang macam tu, kita nak buat apa? Sabar. Ini adalah kan beberapa, kalau kita terpaksa hadapi kerana jiran yang macam ni, yang mendatangkan keresahan pada kita, ataupun yang boleh membawa kepada kita rasa tak seronok ni, maka di sini yang dituntut yang pertama sekali adalah sabar atas perkara yang diuji tu. Tapi kalau dah sampai peringkat mungkin tak boleh dah, maka ketika itu adalah keputusan yang baik kan, sama ada nak buat macam mana, nak pergi bagi teguran ke kan. Kalau teguran pun tak boleh juga, fikirlah macam mana, angkatlah rumah tu, pergilah tak mana-mana kan, buat macam mana dia jadi dah ni kan, benda-benda macam tu. Jadi sabar ni supaya lah kita ni dapat memperbaiki keadaan tu. Mungkin dengan sebab kita sabar tu, akhirnya mungkin jiran tu terbuka hati, ataupun kita sabar, kita pergi jumpa orang yang dia segan ke apa kan, bagi tahu untuk dia berubah kan, bincang balik macam mana. Dan langkah ketiga tu ataupun yang terakhir, kalau tak boleh tu, kita lah angkat kaki. Kalau payah sangat kan, ini susah lah kan, memang susah lah. Dan itu kita dah sebut tentang jiran ni ada beberapa hak yang kita kena bagi. Semua tu dah dibincang. Hak jiran yang bukan Islam, jiran yang Islam tapi bukan adik-beradik, jiran yang adik-beradik dia juga adalah seorang Muslim, memang adik-beradik kita kan Muslim, dan dia adalah jiran kita. Tentulah banyak yang kita kena tunaikan, sebab hak-hak ni kita tak boleh nak abaikan. Dia adalah tanggungjawab dan kewajipan. Maka semua ini tak kira lah, walaupun ini sebut sikit, walaupun jiran itu adalah kafir, maka kalau dia berada pada maksud jiran ataupun di sebelah rumah kita kan, duduk dalam kawasan tempat tinggal kita, maka yang berhak kita bagi, kita wajib bagi. Macam jalan, macam apa semua kan, semua tu adalah hak kan. Tegur sapa kan, ziarah adalah hak yang kita kena bagi. Ini adalah hubungan sesama manusia. Senang lagi kalau kita kata macam Nabi tunjuk pada para sahabat tu, dia kata letak tangan, Nabi buat syarat kan, letak tangan di dalam. Kalau apa yang kita buat tu kita suka, maka buatlah pada orang lain. Okay? Yang mana kita suka kalau tu benda tu berlaku kat kita, maka kita buatlah pada orang lain. Tapi kalau benda tu kita tak suka, maka jangan buat pada orang lain. Dan ini kaedah yang Nabi bagi untuk kita hidup bermasyarakat. Kalau orang suka, macam kita orang bila nak buat kulit kendara, orang suka, kita suka jiran-jiran datang tolong. Kalau kita seorang jenuh nak buat kan. Jadi begitulah, bila ada kulit kendara, kita pergi bantu, tolong. Ini yang diajak kepada kita. Dan yang ketiga yang kita belum bincang lagi adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dhaif adalah ataupun maksud dia tentang asal kita pun ambil daripada situlah yang kita kata dif kehormat tu kan.
Main daripada bahasa Arab ni juga dah dhaif, iaitu tetamu. Nabi sebut dalam hadis ini, fal yukrim dhaifahu. Dia adalah adab yang ada dalam Islam dan juga sunnah al-anbiya wal mursalin was salihin. Sunnah para anbiya dan juga orang soleh. Dan disebut di sini hadis yang lain, iaitu Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-diyafatu salasatu ayyam, iaitu menerima tetamu ni ataupun melayan tetamu ni 3 hari. Nabi sebut ad-diyafatu salasatu ayyam wa jaizatuhu yaumun wa lail. Layan tetamu ni sehari semalam. Sambut tetamu ataupun tetamu mai rumah kita ni, Nabi kata 3 hari. Tapi yang layan ni, yang bagi apa ni istimewa ni, sehari semalam. Kemudian Nabi kata apa? Wala yahillu li rajulin muslim an yuqima 'inda akhihi hatta yusama. Cuma Nabi pesan, Nabi kata tak, ayat dia adalah tak halal lah, maksudnya tak patutlah bagi seorang muslim dia bermukim di rumah rakan dia, kawan dia, maksudnya dia berada di rumah kawan dia ni sehingga mendatangkan dosa. Maksud dia apa? Di sini maksud sehingga membawa kepada dosa. Ulama mensyaratkan kepada kita, bila kita bertandang rumah orang dan perlu untuk kita bermalam, maksud dia bila perlu bermalam ni 3 hari. Kalau maksudnya panjang lah 3 hari. Dan tuan rumah ni dia layanan yang dia bagi, yang hari pertama, malam pertama semua tu memang yang bagi yang paling baik sekali lah. Kan kita kena sediakan, kalau dah dia nak tidur, tempat tidur apa semua ni, makan pun mungkin spesial sikit kan, kena dia ada layanan tu. Sebab tu Nabi sebut wajah izal tu, layanan yang hebat ni adalah yaum wa lail. Tapi tempoh tu 3 hari. Kalau lebih 3 hari, tuan rumah tak rasa apa, ataupun tuan rumah ni kata tak apa, hari-hari yang lebih tu dikira sedekah. Tapi yang dalam hadis ni Nabi pesan, kalau dah lebih 3 hari ni, biasanya dia mengganggu sedikit tuan rumah. Bila ganggu ni, Nabi kata tak patutlah bagi seorang yang duduk di rumah kawan dia sehingga sama maksudnya bawa yuqi'uhu fil ismi, boleh menyebabkan jadi dosa. Maksudnya dia jadi isyak, depa ni bila nak balik, dia keluar tu dia jadi dosa. Maksudnya dia tak ikhlas dah kan, nak melayan tetamu ni tak isyak, susah. Sebab kita pun kena faham rumah dia. Macam rumah kita lah kan, kita duduk dalam rumah ni kadang-kadang dengan lawan ni hangat apa semua kan, baju tak pakai kan, alih pakai lah kan, duduk ni. Itu rumah dia ni ikutlah dia nak buat macam mana pun. Kalau saya suri sebut apa tu kan, rumah dia nak pakai seluar Superman bahasa tu kan, bahasa rumah dia. Nanti kan dia duduk dalam rumah tak ada siapa, contohnya dia nak bersenang-senang dengan diri dia, tak ada masalah. Tapi bila ada tetamu, dia sekat. Jadi tetamu pun kena fikir, sebab kalau tuan rumah sanggup berkorban apa semua ni, jadi dia jangan lama sangat. Jadi kita ni kalau api mana-mana mungkin terpaksa tumpang, atau rumah adik-beradik sekalipun. Adik-beradik sekalipun dia, bila kita beli rumah mereka, kita adalah tetamu. Sebab tu kita tengok kadang hari pertama ataupun yang mula tu dia memang layan ni, hari lain tu dia tak buat nyeriak. Tu adik-beradik kan. Jadi ini yang Nabi pesan pada kita. Dia ada 2 keadaan di situ. Maksudnya kita sebagai tuan rumah, apa yang patut kita buat bila tetamu? Dalam hadis itu sebut apa yang patut kita buat? Layan yang baik, bagilah apa yang boleh menggembirakan dia. Kemudian yang kedua adalah tetamu tu sendiri, bila dia hadir ke rumah siapa-siapa tu, maka dia kena jaga. Selalu kita
ambil berat sedikit tentang bab aurat. Kan? Adik-beradik mungkin tak ada masalah sangat dah. Kan adik-beradik yang mahram ini. Tapi kalau melibatkan yang bukan mahram, kawan-kawan, jauh sikit, adik-beradik jauh sikit, sepupu kan, sepupu ni, maka yang ni kita kena habaq pada anak-anak kita. Kan hatta isteri kita pun kan macam ipar, kan dia adalah apa panggil, haram sementara. Okay. Jadi kita kadang-kadang biasa je, selalu ditanya kan, bila saya sebut benda ni kan, di sekolah lah kita sebut ke budak kita, betul tak? Tu abang ipar je balik tak ada apa, gaya pun macam tu dengan tudung atau pakai apa semua kan. Sebenarnya tak boleh, sebab dia panggil haram muaqqat, sementara. Maksudnya kalau kata berlaku perceraian, dia boleh kahwin dengan, kalau adik dia tu perempuan, adik ipar tu perempuan, dia boleh kahwin kan, haram sementara. Sama kan, jadi ipar apa semua ni kena jaga. Walaupun kita kata ni macam adik-beradik je, adik-beradik tapi dia sementara, haram dia sementara. Benda ni kita kena tengok, kena perhati elok. Kalau kita dah okey, maksudnya kita kena habaq dekat anak-anak lah. Anak yang akhir balik tu kita kena bagi tahu kan, ni pakcik mai, bila nampak dia mai pergi cari tudung kan. Yang kalau yang dah besar lah, maksudnya yang dah balik ni kenapa? Ustaz tanya Ustaz, dari segi buku aurat ni, macam anak kita dengan, contohlah kalau saya dengan abang saya ni kan dua balik lah, anak kepada bini dia dengan bini saya tu macam lelaki dengan aurat. Ada yang mahram ni ialah yang ada kaitan dengan kita kan. Macam mana nak faham macam ni macam kita ada kakak, kita ada adik perempuan kan, kita ada abang. Jadi semua tu anak kita tu tak ada masalah. Tapi siapa yang masuk pada mereka tu, yang tu yang tak boleh kan. Sini pun ada ustaz ni, siapa yang jadi tu. Contoh pak nak macam kita contoh tadi, abang kahwin dengan seorang perempuan kan. Jadi yang anak perempuan kita ni nak bersalam dengan abang kita tak ada masalah kan. Anak lelaki nak salam lelaki tak ada masalah. Tapi anak perempuan nak bersalam, kalau kata anak lelaki kita nak bersalam dengan makcik dia kan, makcik dia tu dia sangkut saja sementara. Maksudnya kalau berlaku perceraian, dia boleh kahwin pun dengan anak kita tu, memang boleh jadi. Jadi ketika itu haram sementara bermakna tak boleh nak ni. Itu penjelasan dia. Maksudnya yang mana ada pertalian darah dengan kita tak ada masalah. Tapi siapa yang yang menjadi isteri ataupun suami kepada adik-beradik kita ni, yang tu yang dikira haram sementara. Sementara maksudnya sementara mereka berkahwin. Kan ini asalkan boleh kahwin boleh lah. Asalkan boleh kahwin boleh. Ya, haram. Senang sikit lah macam tu. Cuma kita nak nampak kalau kata apa kan, selalu orang tanya dia nak tahu kan macam mana kaitan-kaitan tu. Tapi untuk mudah macam tadi lah, siapa yang boleh kahwin tu boleh. Kan dalam Islam ni dia ada tiga sebab yang jadi mahram tu. Pertama sebab adik-beradik apa semua ni lah kan. Yang kedua sebab perkahwinan, musyawarah. Yang ketiga adalah disebabkan susuan. Yang tu confirm lah kan, walaupun mungkin jiran saja, tapi dia bagi anak dia kenyang tu sampai 3 kali kenyang, jadi adik-beradik. Tapi yang tu kena habaq tu. Kalau tak habaq takut nanti katalah pindah ke mana-mana, jumpa tak mana-mana, berkenan pula, tak habaq jadi kahwin. Itu memang kena pesan. Kena kalau jadi mak ayah yang ada saudara susuan ni, untuk keluarga ni tu, dia kena habaq. Kita ni dulu duduk dekat rumah kita, mak dia biasa bagi hantar dekat mak susu kan. Jadi dah jadi adik-beradik kita, kalau jumpa tak mana-mana pun dia adalah saudara. Contoh macam tu.
Memang yang tu kena abang. Kalau tak abang, jadi masalah. Kan? Takut berlaku perkahwinan, berlaku satu celaka, kan? Kena pisahkan, kena banyak masalah yang akan timbul. Itu tentang ni lah, berkaitan dengan adik-beradik. Mana kita nak sebut pasal tetamu ni kan, tapi dia pergi waktu apa. Jadi nak katanya tetamu ni tak kira walaupun adik-beradik orang semua, kena jaga kita jangan bagi susah lah. Bila kita pergi jadi tetamu, sebolehnya jangan menyusahkan tuan rumah. Walaupun kadang memanglah tuan rumah sebut kan, Allah susah apa kan buat tuan rumah sendiri. Memanglah itu ayat biasa lah, ayat manis ni kan. Takkanlah bila kata macam tu kita pun boleh buat tuan rumah sendiri. Tak lah. Dia nak suruh kita rasa tak cukup duduk dalam rumah tu, kan, rasa tak susah kan, duduk senang. Dia tahu duduk senang ni dia rumah orang kan, dia tak mahu rasa macam tu. Jadi sebab tu ayat tu keluar kan. Orang Melayu punya style, dia akan sebut macam tu, buatlah macam rumah sendiri. Perbahasan berkaitan dengan hal ini, dhiyafah ni, sambut tetamu ni, dia kata boleh jadi wajib, boleh jadi tak wajib. Jadi macam mana yang kata wajib ni? Wajibatun ala ahli al-badiyati wal amakin allati la tujad fiha al-marafiq ad-daruriyah lil musafirin. Maksud dia ialah jadi wajib. Ini berkaitan dengan warak. Sebab tu warak ni adalah salah satu kelompok manusia yang menyambut tetamu menjadi macam wajib bagi mereka. Sebab asal keadaannya ialah wajib ni kerana bila orang datang ke tempat, di sini disebut tentang apa ni, padang pasir, tempat yang tak ada kan. Lalu-lalu di kawasan padang pasir tu ada satu perkampungan. Jadi orang akan singgah, kenal ke tak kenal ke akan singgah. Singgah tu untuk berehat, untuk apa, sebelum meneruskan perjalanan. Ketika itu orang di situ dia wajib menerima sebab tak ada tempat lain dah. Sebab tu alasan di sini ialah dari segi kalau bahasa kita sebut darurat lah. Bila dah sebagai orang yang berjalan di padang pasir di tempat-tempat yang macam ni, maka bila jumpa satu perkampungan, mereka akan berhenti untuk siap bekalan balik apa semua. Maka ketika itu orang di situ wajib menerima tetamu. Cuma yang kata tak wajib ni ialah amma ahlul mudun, bagi ahli ataupun masyarakat kan. Dia kata fala tajibu alaihim illa liman tarjutuhum bihim. Tak wajib kecuali yang ada sangkut paut, maksudnya adik-beradik. Ataupun mungkin kalau kata kawan pun boleh. Sebab dia kata orang pekan ni, kalau dia tak mai rumah kita pun dia boleh pergi tarik. Dia ada hotel, ada homestay, ada apa lagi? Ada lah benda-benda lain yang dia boleh tumpang dulu. Sebab tu disebut ni dia taklah sampai wajib kecuali untuk adik-beradik. Dan mungkin kawan rapat lah, kalau kita nak masuk yang berapa kita tak sebut. Tapi boleh lah kita nak kata sebagai tanda, maksudnya yang rasa wajib ni sebab atas dasar ni lah, tolong rakan-rakan, kawan-kawan. Jadi ini dua keadaan yang ada. Terpulang lah, tengok macam mana. Tapi macam kita ni, harta kan, harta taman ni ada je mesti. Cuma kadang-kadang kita tak ada duit, tak ada apa, bagi yang main tinjau daripada kampung tu. Itu jadi tanggungjawab kita. Kita ada adik-beradik kan, yang kita nak buat movie, adik-beradik ramai, mana duduk, mana-mana ramai. Takkanlah kita tak ni kan, tak sedia ke apa semua tu. Jadi perlu kan tempat tinggal. Maka ketika itu, kalau dah tak ada tempat lain, maka rumah kita lah jadi tempat mereka. Kemudian kita tengok sini apa yang lain yang dibahaskan juga adalah satu ayat, wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Ini cerita bila orang kata balik itu lebih baik. Ayat dia. Tapi macam mana keadaan ni? Ialah berkaitan dengan yang tadi itu, yang
Maksudnya tuan rumah memanglah dia ada kuasa rumah dia. Kalau dia tak bagi, maka tak ada lah ni kan. Orang-orang yang datang tu dia tak boleh nak buat apa lah. Tak tahulah berlaku pada kita pada setakat ni. Saya pun ini tak pernah berlaku. Maksudnya kalau orang main, kita pernah bagilah. Kita tak pernah kata ish payah kot, dan nak tolak tu kita tak pernah lagi kata. Tapi dia adalah kuasa lah. Sebab rumah tu Allah Ta'ala milikkan kepada kita, maka kita berkuasa penuh. Kita nak tentukan dia boleh duduk atau tidak. Sebab tu lah ayat tu kalau kata irji'u, balik kan? Sama macam orang main rumah kita kan, kalau kita nak buka pintu ke tak? Nak buka lah, dia bagi salam 2-3 kali. Kalau kita rasa tak apa sesuai dia buka pintu, tak payah buka kan? Jangan pula katalah kita pergi rumah tu, duk pergi cari kan. Orang kampung ni selalu bagi salam depan, tak orang tak menyuntik, pergi belakang kan, bagi salam ni tarik tingkap ni, Assalamualaikum, bagi salam tu, cari habis keliling rumah, duk tawaf rumah, suruh tuan rumah buka pintu. Ni biasa jadi lah. Taman ni dia payah lah sebab ada pegang tu kan. Kalau kunci tu dia takkan naik lah kan. Tapi orang kampung selalu macam tu, tarik habis tingkap-tingkap, tengok ada ni kan, tanya. Biasa macam tu lah. Sebenarnya tak berapa baik lah kan, sebab rumah orang ni mungkin dia macam tadi kata, dia duduk rumah dia, mungkin dia nak bersenang-senang, ataupun dia ada hal yang mungkin tak ni dalam rumah tu, duduk kering gaduh kan, macam-macam lah yang kita tak tahu. Jadi jangan kalau dah bagi salam sampai 3 kali, tengok tak ni kita apa balik buat macam mana. Lain daripada tu dia sebut di sini, masalah ni ialah ziarah ataupun pergi rumah ni kerana fi waqtin ghairi munasibin, pada waktu yang tak sesuai. Macam tadi lah, mungkin waktu berehat, mungkin waktu makan. Sebab tu baik kalau kita buat main dulu. Maksudnya kita telefon dulu. Walaupun kadang-kadang kita rasa isteri telefon, dia sedia macam-macam lah. Tapi baik, walaupun kalau kita bincang macam tu, tapi lebih baik kita bagi tahu. Kerana kalau kita tak bagi tahu, apa pun tak tahu, dan dia pun mungkin dalam keadaan kelam kabut, ataupun dia ada hal penting. Kalau kita telefon, kita bagi tahu, mungkin kita main lewat sikit. Sebab kalau kata lah ni tak ada nak balik lagi lah, ada hal, itu lebih baik. Sebab tu kena dalam hal ni bagi tahu itu suatu yang kadang-kadang jadi wajib lah. Takut dia mengganggu. Sebab tu dalam hal ni dia sebut ziarah ataupun pergi rumah orang nak jadi tetamu ni pada waktu yang tidak sesuai, maka dia memang boleh jadi tuan rumah tidak akan layak kan. Boleh jadi tuan rumah pun tak buka. Ini beberapa adab lah yang kita kena faham lah, ataupun kena sentiasa kita jaga. Kalau tidak, nantinya jadi lain lah. Macam waktu makan, mungkin dia masak, katalah tengah hari dia masak tu keluarga dia saja kan, dia masak. Bila waktu tengah makan tu kita sampai, takkan haru dia nak kena ni pula kan. Memanglah menyusahkan dia kadang-kadang, taklah ni sangat kan. Tapi kita kena tengoklah keadaan tuan rumah. Kalau memang jenis tak ada masalah, tak apa. Jenis peti air macam restoran, tak apa. Mainlah waktu bila pun, jadi orang boleh kata tak apa, masuk lagi kami masak lain. Tapi kena yang biasa-biasa ni nak cari pula, nak masak, akan jadi susah. Inilah yang kita kena jaga. Begitu juga kalau macam anak-anak kita kan, kita kena pesan juga. Kalau dia nak pergi rumah kawan-kawan dia, kena bagi tahu, kena nampak ni kan. Rumah orang buat macam rumah orang, walaupun kita macam rumah sendiri. Macam dia nak bawa kan, macam kita pun kena pesan dekat anak-anak ni. Kalau kata ada kawan-kawan dia nak main rumah, kena beritahu berapa orang nak main. Kita tak mau biasakan anak-anak kita ni kalau pergi rumah ikut dan maksudnya takut dia ni lah. Kalau ramai pergi kan susah jadi.
Jadi dalam rumah ni mungkin ada anak perempuan yang ni kan, termasuk isteri kita apa, jadi susah. Kena habaq kan. Kalau nak bawa kawan lain tu nak main, kata kalau kita pesan pada anak kita, kata kalau ada kawan-kawan nak main, bagi tahu kan, berapa orang main ke mana. Senang. Kalau tak abang itu dua tengok main 10 biji motor. Kita jenuh juga lah kan. Semua nak main tidur. Susah kan, lelaki pula semua kan contoh. Ataupun perempuan pula semua, kita pula jadi susah. Kan? Kalau semua main perempuan orang lelaki pakai tidur bilik tu kan, tapi mana kita. Jadi semua tu kena maklumkan ataupun kena habaq untuk keselesaan kedua-dua belah pihak. Dan di sini dia disebut yang kata kalau kata kita terima tetamu, maka sebagaimana yang hadis disebut, yang wajib untuk kita layan yang agak istimewa adalah sehari semalam. Yang agak istimewa sehari semalam. Lebih daripada tu, maka dia adalah sedekah. Dia jadi kebaikan lah yang kita hulurkan pada tetamu yang datang. Bila lebih 3 hari pun sama juga dia jadi sedekah, selagi mana kita tak menjadi masalah bagi kita lah. Dan yang lain yang disebut ni ialah la yahillu lidhayfi fi kulli al-ahwal an yuqima 'inda al-mudhif fi dhurufin yuqimuhu fiha bil ismi wal haraj syadid. Maksudnya tak patutlah bagi tetamu, kalau kita sendiri bila kita tengok tuan rumah tu macam payah nak terima kita sebagai tetamu, maka kita duduk juga kan. Dia yang tu menyebabkan dalam ni dia sebut boleh bawa sebenarnya tadi, dia menyebabkan boleh berlaku perkara yang bawa pada dosa. Maksudnya jadi tak seronok ni, lagi dia mula kan, mungkin tak layan, mungkin lagi sebut kata yang ni jadi masalah. Kalau kita tengok keadaan tu, maksudnya dia tak berapa nak bagi, maka menjadi tanggungjawab kita untuk tidak bermalam ataupun menjadi tetamu. Kalau kita tengok ini yang dipesan ataupun adab lah kita cerita ni, semua berkaitan dengan adab. Sebagaimana Nabi sebut kepada kita, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dia kena muliakan jiran dia. Dan pengajaran kita tengoklah di sini usul 26, ringkasan pada itulah. Bermula daripada yang pertama, persoalan iman berkait rapat dengan kehidupan seharian. Kita dah bincang sebelum ini, Islam menyeru tindakan yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kalangan individu dalam masyarakat Muslim. Termasuk dalam kesempurnaan iman ialah perkataan yang baik yang kita sebut tu, falyaqul khairan aw liyasmut, ataupun dia diam daripada memperkatakan perkara yang tidak baik. Berlebih-lebihan dalam perbicaraan boleh menimbulkan perkara yang makruh dan haram serta menyebabkan perkelahian dan kehancuran. Sedangkan menjaga pembicaraan merupakan jalan yang lebih selamat. Bila kita bercakap, Islam sangat menjaga agar seorang Muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap keadaan. Termasuk kesempurnaan iman adalah berbuat baik dengan jiran tetangga dengan cara menghormati, membantu dan tidak menyakitinya, serta membantu menjaga hartanya. 7. Wajib menyuarakan pandangan dan pendapat apabila diperlukan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak, yang benar, dan berbuat amal makruf nahi munkar. Yang ini kena kata. Antara kemuliaan akhlak dan petanda komitmen diri terhadap syariat Islam ialah memuliakan tetamu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud menjamu tetamu sehari semalam adalah kewajipan bagi setiap Muslim, sebagaimana yang kita dah berbincangkan. Jadi saya ingat untuk malam ini habislah hadis yang ke-15 berkaitan dengan 3 perkara: jaga mulut, jaga lidah, kemudian jiran, mudah-mudahan apa yang saya nyatakan ini boleh mendatangkan faedah kepada kita semua. Tambahan bacaan itu tuan-tuan boleh carilah sendiri dalam banyak buku yang ada, mudah-mudahan adalah kan. Jangan bergantung pada yang saya sebut ni saja. Boleh tanya ustaz yang ada, boleh
tambah lagi dengan bacaan-bacaan luang. Mudah-mudahan kita gunakan ilmu yang berguna, insyaallah. Itu qul hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.